Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Boleh dikatakan cuti semester dah habis lah kot, kan? Okey, kita sebelum ni kita dah sampai ke week 6 yang sepatutnya bila habis semester break ni, minggu ni kita start dengan chapter 6, tapi disebabkan oleh kita hari tu kita break masa PKP, banyak kita tertinggal, tetapi kita cover dalam week-week yang sebelumnya. Jadi saya rasa kita berada di landasan yang betul lah. Jadi walaupun kita katakan sepanjang COVID ni, PKP ni akan berterusan sehingga Jun dan sebagainya. So kita tak ada cuti semester kemungkinan besar, jadi kita akan terus. Kita akan terus walaupun subjek kita ni habis di dalam sebelum semester. Kita boleh buat review lah, kita boleh buat review daripada masa ke masa, dan kita doakan supaya bila selesainya perintah kawalan pergerakan ni, MCO ni, jadi kita boleh still lagi boleh berjumpa secara face to face, mungkin dalam keadaan penjarakan sosial ataupun masih lagi berada di dalam live Google Meet. Okay, kita boleh bertanya lah, you all boleh bertanya lah daripada mungkin kita buat review chapter by chapter dan sebagainya. Okay, untuk makluman saya baru je selesai bertugas sebagai frontliner, saya baru je balik. Lepas tu saya rasakan kita perlu sambung lah, sambung untuk minggu ni. Cuti semester pun sudah berakhir sebagaimana yang kita tahu. Jadi untuk hari ni, untuk hari ni just a very quick view sahaja, dan saya rasakan pelajar-pelajar saya semua membacalah, membaca, membuat rujukan dan sebagainya sepanjang PKP berlangsung. Jadi saya rasa lebih senang untuk saya record, convert dalam YouTube, dan walaupun berada di dalam keadaan kita kata receiving capaian yang lemah, saya rasa para pelajar dapat je sebenarnya akses untuk YouTube, internet dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah. Saya rasa dengan record lah tak ada masalah. Live mungkin ada masalah disebabkan oleh kita ada peratusan minoriti yang tidak capai capaian tersebut. Okay. Jadi YouTube ini, record ini boleh dipanjang-panjangkan, boleh juga kita share dalam yang mana yang dapat orang kata apa capaian yang kuat, boleh hantar kepada kawan-kawan, boleh hantar kepada kawan-kawan, dan e-attendance tu nanti saya akan buat secara general, jadi boleh masuk dan attend lah, selepas kita mendengar kelas kita pada pagi ni lah. Baik. Okay, since dia direkodkan, jadi bila tidak ada two-way interaction ni memang agak kekok lah, agak kekok disebabkan oleh setiap slide ataupun point perlu ada pertanyaan, perlu ada pertanyaan. Okay, untuk chapter 7, assessing organization information, focus towards the data warehouses. Okay, so apa sebenarnya yang kita perlu faham tentang data warehouses ni? Okay, apa sebenarnya konsep data warehouses ni? Okay, so bagaimana untuk kita menggunakan sumber-sumber daripada data warehouses ni? Okay, macam mana kita nak gunakan? Sebab data ni, data ni terlalu rich, terlalu banyak. Jadi dia perlukan satu gudang, penyimpanan yang betul, betul dan tersusun. Very structured, very structured. Itu yang kita kena faham. So Wak-Imah macam mana pun, sebenarnya kalau kita nak tengok data warehouse ni sebenarnya dia berlaku di dalam company-company yang besar. Macam kita tengok Tesco, kita tengok apa lagi, Ion Big, kita tengok Kelang Mami,
Gardenia dan sebagainya. Okay. Dia mempunyai banyak data-data yang perlu kita satukan dan kita perlu integratekan supaya semua data-data ni tersimpan dengan baik. Okay. So ini kalau kita tengok sebagai contoh lagi, kalau kita tengok yang terbaru macam Foodpanda, Grab dan sebagainya, susah sebenarnya kalau kita tengok data-data yang ada itu bertebaran di satu-satu tempat, macam di Klang, di Kedah, di Perlis dan sebagainya. Perlukan ada satu himpunan data ataupun gudang data. Sebagai contoh kita kata macam server lah kan, satu gudang server. Kalau kita tengok cerita Transformer, kalau siapa yang pernah tengok cerita Transformer, ada seekor harimau yang daripada daripada Decepticon tu yang masukkan berbuli ke dalam satu center server dan sebagainya tu, itu kita boleh kategorikan sebagai gudang data lah. Okay, gudang data. Dia ada banyak, dia ada banyak server dan sebagainya. Server tu dia merangkumi seluruh kawasan. Okay, seluruh kawasan. Kalau kita tengok sebagai contoh macam di Kelang Gardenia sebagai contoh. So dia tak adalah sebesar itu, tetapi semua data-data yang dia perlukan disimpan. Sebagai contoh macam data perubatan, data staff dia, data berapa keluar roti seminggu berapa dan sebagainya. Musim PKP ni mungkin kena lebih sikit kan. Jadi pelbagai perkara yang perlu dilihat di dalam data warehouse tersebut. Okay, so tak apa, slide ni adalah sekadar slide, tetapi you kena juga search information by yourself, which is try to read articles, read articles, apa lagi, magazine, journals and whatsoever. Okay, so ianya penting untuk menambahkan lagi pemahaman kepada you all lah. Okay, alright, baik. Learning outcome adalah more towards to describe the roles and purpose of data warehouses and data mart in an organization. Okay, so kita akan melihat roles, roles ataupun what we call tugas, tujuan dan sebagainya. Okay, then to identify the advantage of using business intelligence, business intelligence BI, BI, so-called BI to support managerial decision making. So all in all sebenarnya data warehouse ni kalau kita tengok dia memberi satu impak kepada managerial itself sebenarnya untuk membuat keputusan, membuat keputusan kepada sesuatu produk yang dihasilkan. Jadi sebenarnya dia penting. Bila kita bekerja ni, bila kita bekerja, when you working by your own or by other organization, so definitely the organization or the company must have a boss. Kita janganlah nak jadi bossy sangat. Jangan nak jadi bossy sangat. So perlu ada bos ataupun ketua yang menguruskan. Kalau kita tidak ada data warehouse ni, kita sendiri sebenarnya tak boleh nak buat analitik, business analitik. Kita nak melihat consumer trend dan sebagainya. Bila kita nak start mula bekerja ataupun berniaga dan sebagainya, first thing first, walaupun kita tak ada data warehouse, tetapi kita sebenarnya mencari data. Kita mencari data. Data ini jangan salah faham, data ini datang dalam pelbagai bentuk. Observation boleh, survey boleh dan sebagainya. So daripada situ kita kena lihat based on my experience and through my observation, selalunya kalau kita tanya rata-rata entrepreneurship pun dia akan kata sebenarnya saya terpanggil bila lihat ada kesusahan di sini, ada peluang di situ. Mungkin orang tak ramai buat satu katakanlah jual kuih akok dekat tempat ni.
demand ada tetapi orang yang jual aqua tu berada di tempat lain dan perlu dihantar dan sebagainya, jadi bekalan tu mungkin terputus ataupun yalah benda yang tak sampai ni memanglah kan. Jadi adalah menjadi satu keperluan kepada individu tersebut, individu tersebut yang mana yang nak menjalankan bisnes tersebut, jadi itu adalah peluang dia. Itu adalah peluang dia. Jadi semua angle dari segi data, dari segi tempat, kalau orang Cina kata feng shui, macam itulah. Tak adalah tengok daripada angin pukul ikut mana ke, hujan datang ke apa, tak ada. Tapi strategiknya, semua perkara yang macam ni lah sebenarnya yang perlu kita tengok. So bila kita berniaga sebagai entrepreneur berniaga daripada kecil-kecilan pergi kepada perniagaan yang semakin membesar dan sebagainya, kalau kita masih lagi berada di tahap yang lama, jadi macam mana kita nak tahu bisnes kita tu bergerak selari dengan keperluan masyarakat kalau kita tak ada data warehouse ni? Sebab kita kena lihat trend. Sama juga macam kita tengok musim PKP ni kan, kita dalam perintah kawalan pergerakan ni, kita tengok Dato' Nur Hisham membentangkan statistik itu ini dan sebagainya. Itu adalah gudang data yang diambil. Pekerja bawah akan masukkan ke dalam sistem, siapa yang kena COVID hari ni, siapa yang dah release dan sebagainya, dia akan ada pull and push. Pull and push, dia kena ada pull and push system. Two way mesti ada. Sistem mesti ada two way, dia tidak boleh ada one way. Kalau one way, this is not called a system. Sama juga macam kita manusia, kalau kita makan, kita mesti buang. Sistem sebenarnya dia mengikut norms manusia. Sebab apa? Manusia kot yang mencipta sistem tersebut, kan? Jadi perlu, sememangnya perlu data warehouse ni, di dalam keadaan seharian bila kita bekerja nanti. Bukan mudah sebenarnya untuk kita create tiba-tiba, aku nak buat bisnes lah, tapi kena ada data warehouse. Belum lagi, data warehouse ni, bila sebut warehouse, satu skala yang besar. Satu skala yang besar, dia bukan skala yang kecil. Skala yang kecil ni cukup dengan server sahaja. What we call data storage. Data warehouse, kita pergi tengok macam Tesco, kita pergi tengok macam Maiden tu, penampian lah kot. Kita pergi gudang-gudang yang besar lah, gudang-gudang yang besar. Kalau kita tengok data warehouse diguna pakai, supply chain management diguna pakai, enterprise resource planning diguna pakai dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bos ataupun pekerja definitely dia akan mohon kepada bos untuk dia melakukan kerja dengan mudah, betul? Kalau you all sendiri pun you all bekerja, you all akan minta, bos bagilah, bos create lah sistem satu ke apa untuk mempermudah kita urusan kita dan sebagainya. Definitely, dia tidak boleh tidak, dia mesti ada. Jadi bila ada sistem yang memudahkan dia, sistem ini dia duduk secara kemungkinan besar secara stand alone ni maksudnya dia berada, saya pegang satu sistem A, kita bekerja dalam katakanlah bekerja dalam dengan dengan syarikat tudung bawal online sebagai contoh. Saya hold produk bawal A, yang si Magna dia pegang tudung bawal B, yang si siapa nama seorang lagi dia Taqiyuddin dia pegang produk tudung C. Jadi kalau tiga produk ini dalam organisasi yang sama tetapi dibuat analisis secara berbeza, bos yang ketika itu bos sebenarnya dia tidak boleh nak melihat dan dia tidak boleh nak ambil data itu daripada gudang data simpanan dia tu dalam server tu untuk dia buat analisis.
Orang yang meniaga ni lah, saya, Mekna dengan Taki Yudin ni lah yang tahu macam mana orang sekarang nak trend macam ni, orang tu nak trend macam ni, ada orang yang nak pakai tudung, nak apa ni follow apa ni cara sajak pakai tudung ke apa ke, kita tak tahu. Okey, kita tak tahu. Jadi yang tahu bos tak tahu, tapi yang menjadi orang kata yang branch ni lebih intelijen ataupun mempunyai lebih data berbanding bos. Sebab itulah kita kata dalam sistem dia ada strata. Dia buat 3 segi macam tu, strata. Strata yang di bawah, okay, lower management, middle management dengan top management. So lower dengan middle ni sebenarnya dia lebih kepada yang bawah, input kepada yang tengah tu adalah processing. Okay, yang kita keluar jadi aku jadi pegawai kerajaan dan sebagainya, itu adalah level processing. Level processing. Kalau kita tengok yang staff-staff siapa tu, kerani biasa dan sebagainya. Kerani biasa kerja dia input. Okay, kena ingat kerja dia input. Bila dia input data pergi kepada pegawai, so pegawai inilah yang mempunyai amanah ataupun integriti yang tinggi untuk menyemak, menentukan kesahihan dan sebagainya before system tu been approved and sent to the boss. Tu kena ingat. Okay, tu kena ingat. Sebab tu pada siapa yang boleh bekerja di dalam gudang data, data server dia, handle dia, yang buat report, dia buat analisis dan sebagainya, tu memang sangat bertuah lah. Okay, sangat bertuah. Sebab setiap orang kata apa, business analytic itu, business analytic ataupun trend itu dia berbeza-beza. Okay, dia berbeza-beza. Dia tidak sama sebenarnya. Dia tidak sama. Jadi bila tidak sama, dia akan berlaku kepelbagaian transaksi, kepelbagaian inputan, kepelbagaian transformasi akan berlaku lah. Transformasi ini dia akan berlaku base kepada produk, disebabkan oleh data daripada himpunan data yang kita dapat itu kita transform dalam bentuk information. Okay, dalam bentuk information lah yang kita tahu. Dan dalam bentuk information itu, dan kita majukan kepada orang yang membuat sesuatu produk, dia akan menjadi pengetahuan. Itu sebenarnya. Okay, so itulah sebenarnya yang kita katakan macam mana data warehouse itu terjadi daripada separate data, okay, daripada separate data satu kepada satu dipoolkan menjadi satu, which is known as pada saya sebagai integrated. Integrated, dia berada di tengah-tengah, dan setiap data ni yang berada, data-data yang berada dalam gudang data ni dia akan integrate, dia akan link antara satu dengan yang lain. Okay, jadi senanglah. Okay, jadi senanglah orang, especially boss, especially officer, dia kata Mat, tolong retrieve data daripada bulan Mac dengan bulan April, saya nak tengok, saya nak buat analisis. So tu kerja dia. Okay, kerja dia sebagai officer untuk buat analisis dan sebagainya, dan keputusan dihantar ke atas untuk bos-bos yang akan buat keputusan sama ada analisis yang buat tu adalah benar, boleh diguna pakai, selari dengan trend yang dikendaki oleh customer dia. Okay, itu dari segi bisnes lah. Okay, alright. So apa lagi yang kita nak lihat? Okay, ini I think that this is some kind of history, brief history lah, data warehouses extend the transformation of data into information. Kan saya cakap tadi kan, okay, daripada data kepada information, okay, information kepada knowledge, and knowledge kepada wisdom. In the 1990s, executive became less concerned with the day-to-day business operation and more concerned with overall business function. Okay, tu. The data warehouse provided the ability to support decision making without disrupting the day-to-day operation. Definitely, macam saya maklumkan tadi, memang dia tidak mengganggu operasi harian disebabkan oleh inputan itu berlaku sehari-hari. Okay, inputan itu berlaku sehari-hari dan
disimpan. Disimpan di dalam data warehouse untuk pegawai proses dan hantar kepada bos, pada you lah. So you nak jadi bos untuk buat decision. Decision ke, nak reject ke, nak apa, your call. Your call. Right. Data warehouse, a logical collection of information. Data yang saya kata separate tu tadi, ni kira saya ulang balik lah, saya brief yang awal-awal tu tadi. Dan sebenarnya dah wrap up dah, sebenarnya ada dekat dalam slide, tapi ialah kita go through lah 2-3 slide. Data warehouse ni, a logical collection of information. Logical collection, kita ada sistem, macam saya kata tadi, sistem itu berada di persaingan, macam A tadi, Magna tadi, Taqiyuddin tadi, dia berada di dalam persaingan. So apa yang kita buat, itu adalah koleksi. Itu adalah koleksi, ada 3, 4, 5 dan 6, siapa lagi yang ada. Kalau ada 10, is a 10 logical collection of information. Gathered from many different operational database. Mungkin saya pakai yang lain, dia pakai yang lain, tetapi semua sistem yang diguna pakai ni di-pull di dalam satu supaya ianya, macam saya kata mula-mula tadi, will be integrate antara satu sama lain lah. That support business analysis activity and decision making tasks. And secondly, the primary purpose of a data warehouse is to aggregate information throughout any organization into a single repository for decision making purpose. Dia ada banyak, macam kita kata dia ada 4, ada 10 dan sebagainya, dia ada banyak. Dan towards at the end, dia akan ada satu orang kata apa, macam database ataupun satu pool which is, kalau nak senang faham, managerial punya pool. Jadi bila kita send tu, kita send kepada boss punya pool. Jadi based on boss punya pool tu lah yang dia akan buat decision making. Decision making, sebab bos punya pool dia single repository. Bos dia tak share dengan yang bawah kena share dengan bos. Dia bukan top bottom, dia kena top up. Tu kena ingat. Kalau you as a boss, you share, sebab bos ni dia banyak dapat perkara-perkara ataupun decision yang sulit. Yang sulit, yang memang tak boleh nak reveal. Bila tak boleh nak reveal, pool dia tu kita kena create dia sebagai single lah. Maksudnya itu untuk dia saja. Tetapi kalau ikutkan dari segi sistem secara keseluruhan, dia boleh tengok sistem tu. Dia boleh tengok yang A, dia boleh tengok B dan sebagainya. Dia boleh trace semua sekali. Dia as something like what we call eagle eyes lah. Dia boleh tengok. Bird eyes, dia boleh tengok semua sekali. But daripada lower level kepada middle level, dia tak boleh tengok. Lower tak boleh tengok middle tak boleh tengok top. Hanya top saja yang boleh tengok middle dengan lower. Alright. So I think that yang lain ni you glance through. You glance through inconsistent data definition. For example, kita ambil satu lack of data standard. Managers need to perform cross-functional analysis using data for all department which different in granularities, format and level. Ni berkaitan dengan slide kita yang minggu lepas yang ada sebut tentang granularities ni, format dan level, kepelbagaian. Macam saya maklumkan tadi, different dan sebagainya. So macam mana bos-bos ni nak mengatasi perkara tersebut, sebab bila dia lack of data standard ni, dia akan jadi masalah. Which is yang saya punya data saya macam ni, saya menggunakan software A. Magna punya data dia macam ni, dia menggunakan software B. Si Taqiyuddin dia C, dia menggunakan data yang macam ni. Jadi walaupun data itu sebenarnya berbeza, tetapi towards the end dia akan perlu diintegrasikan supaya dia tidak akan jadi lack of data standard. Bila tak ada standard itu yang menyusahkan orang. Sebab bila kita ada, sebagai contoh, saya ada di peringkat bos ni, bos kata kita follow satu template ni sahaja untuk inputan kita nak tengok
trend ataupun hobi. Okay, kalau kita pergi ke shopping complex sebagai contoh, kan kita kena isi borang kita kena isi borang yang hobi kita apa, kita lebih suka travel ke, hobi kita memasak ke apa, yang tu. Jadi format yang macam tu lah sebenarnya yang diguna pakai di dalam satu-satu sistem. Bagi contoh macam shopping complex ni banyak pakai yang macam tu. Jadi perasan tak kalau kita duduk secara lala-lala, kita duduk sembang dengan member dan sebagainya, bila tiba ni nak tiba raya dan sebagainya, nak buat promotion dan sebagainya, dia boleh hantar produk yang memang kita minat. I mean, bukan kita minat macam mana lah, produk tu is a pool produk yang memang kalau kita kata okay sport, sport, barang-barang sport dia buat offer. Kalau kita melancong, dia offer tempat-tempat pelancongan yang menarik dan sebagainya. Maksud saya macam tu. Bila ada lack of data standard, dia tak akan jadi macam yang kita kata tadi, dia akan jadi integrated. Tak. Okay, dia different. Okay, dia different and dia scattered. Okay, bila scattered tu lah dia akan jadi poor quality. Quality tu dia tak boleh kita nak jangkau sehingga kalau dalam bisnes ni dia lebih kepada what we call customer satisfaction. Kena ingat customer satisfaction. Right. So in all, okay, saya rasa the rest kalau kita tengok slide ni sebenarnya saya dah buat secara wrap up. Begitu juga dengan data max. Data max ni sebenarnya macam saya kata di permulaan tadi adalah data yang digunakan di gudang lah. Okay, extraction, transformation and loading. Okay, a process that extract information from internal and external databases. Okay, transform the information using a common set of enterprise definition and load the information into a data warehouse. Okay, semua feedback, okay, feedback customer, comment customer, apa semua perlu disimpan untuk future reference. Okay, untuk future reference. So sebab tu kalau kita tengok setengah sistem dan sebagainya, dia boleh buat FAQ, frequently asked question. Kenapa dia buat frequently asked question? Sebab dia ada dekat dalam data warehouse dia soalan-soalan yang common. Okay, sila abaikan bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Anak saya memang kuat menjerit walaupun lelaki. Dia ikut bapak dia lah sebab bapak dia pun anggota Pertahanan Awam, jerit kat Padang dia pun sama. Baik, selingan okay, baik. Okay, so data mart contain a subset of data warehouse information. So macam contoh gudang mami tadi, Gardenia apa semua, dia ada subset, dia ada subset data. Okay, data tu, dan data tu, semua subset data tu dia akan berlaku secara integrated sekiranya dia dia set up, okay, dia set up warehouse tu, okay, data warehouse tu, okay, alright. So saya rasa untuk setengah jam ni cukup untuk setengah jam ni, okay, untuk cukup dengan setengah jam ni. So slide yang lain anda boleh go through. Ini adalah data warehouse model yang saya katakan tu, okay, data warehouse model. Boleh tengok sendiri dekat dalam tu apa yang saya katakan tadi. Dia ada marketing, dia ada inventory, dia ada sales, billing, competitor, industry, mailing, stock dan sebagainya. So apa lagi data-data yang perlu kita masukkan? Apa lagi data-data yang kita masukkan? Kita akan masukkan ke dalam gudang tu, which is semuanya akan diintegrated dan simpan di dalam gudang tersebut. Gudang data tu. Okay. Dia akan ada pull, dia akan ada push. Okay. Yang ni kalau kita tengok dia hanya push saja, dia tak ada push. Sebenarnya dia ada pull. Okay. Dia ada pull. Pull dia mungkin feedback, okay, komen dan sebagainya. Okay. So secara konsepnya, ini adalah data warehouse. Kita ada internal databases, kita ada external databases. Kita ada dua saja, internal dengan external. So setiap data itu dia dah segregate. Okay, dia dah segregate differently. Okay, market data mart, inventory, exploring and mining, dia kena ada segregation tu, dia punya different itu. Jadi data yang dia masukkan tu dia akan pergi kepada pool yang betul. Okay, pool yang betul. Alright, so yang ni lebih kepada cleansing and scrubbing lah. Macam mana yang kita tahu, maklumat perlu ditapis.
Maklumat perlu ditapis. Okay, a process that weed out and fix or discard inconsistent, incorrect or incomplete information. So data, okay, untuk makluman data perlu dicuci dulu. Kita dapat sebagai contoh, katakanlah kita buat survey, kita buat survey. Okay, kita buat survey. Bila kita buat survey, kita tak boleh masukkan data yang tak komplit. Itu kena ingat. Sebab dia towards the end, in future, dia akan menyusahkan kita balik. Okay, dia akan menyusahkan kita balik. Jadi, kita kena avoid yang tidak lengkap. Sama juga isu bila you buat PPTA dan sebagainya, takkanlah you nak buat analisis soalan written yang tidak lengkap. Tak boleh. Okay, tak boleh. Jadi, kalau kata ada 100 orang yang tak lengkap itu ada 20 orang, guna pakai yang 80 yang lengkap. Okay, kena pakai yang lengkap sebab proses tapisan dari segi inkonsistensi, dia jawab betul ke tak dan sebagainya, kita bukan just macam kita dapat survey tu kita just masukkan, masuk tak. Kita kena, sebelum kita masukkan tu, kita kena glance through dulu. Okay, kita kena glance through dulu survey tersebut. Okay, survey tersebut sebab kita nak masukkan ke dalam data. Dulu kalau menggunakan kaedah tradisional approach, memang kita kena semak dulu. Okay, tengok piece by piece. But nowadays dah banyak pakai Survey Monkey, dah banyak pakai Google Form. Okay, so dah tak jadi masalah. Tak jadi masalah sebab apa? Bila kita submit saja kepada customer kita, dia akan jawab. Okay, dia akan jawab. Definitely tak boleh tak ada kosong. Itu dia. Dalam sistem memang tidak boleh ada kosong. Bila dia nak send saja, dia akan keluar, kita akan create satu indicator form answering is not completed. Macam tu. Jadi lebih senang untuk control melalui sistem berbanding dengan traditional. So as long as we know that information technology, especially Internet of Things, help us make us more or much easier. Okay, much more easier daripada masa ke semasa dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok dulu, dulu sangat tidak proaktif. Okay, sangat tidak proaktif dan banyak perkara lah hilang dan sebagainya, tandaan itu tidak tepat. So sekarang kalau kita tengok macam kita beli dekat Lazada, kita beli dekat Shopee dan sebagainya, as soon as kita terima saja barang, so kita kena buat rating, betul? Jadi sebenarnya sistem ni sangat memudahkan kita. Jadi saya amat menggalakkan kepada semua pelajar-pelajar saya, even though you are starting to set up your business, make sure that you have a very or you buy a very simple system that can cater or that can help you a daily basis operational business towards success. Itu saja. So pentinglah, okay, penting. Jadi sistem-sistem yang simple-simple macam ni sebenarnya nampak macam simple je aku pakai sistem, tetapi asalkan sistem tu memudahkan kita dan dia mempunyai data-data yang disimpan, so okey lah towards the end bila kita duduk saja-saja, kita nak tengok apa lagi trend-trend yang kita punya customer kita beli dan sebagainya. So daripada situlah kita boleh buat review dengan business analytic. Okay, so saya rasa setakat itu saja, okay, pertemuan kita pada hari ini. Okay, saya harap yang mana yang mempunyai low connection itu, saya akan convert dalam YouTube. Okay, selepas saya convert dalam YouTube, saya akan upload pergi ke eCampus. Jadi boleh download di situ ataupun subscribe. Okay, boleh subscribe dekat YouTube saya tu. Kawan-kawan boleh panjang-panjangkan lah, sebab YouTube ni mudah, lebih ringan sebenarnya. Hari ni pun saya dapat maklum yang sistem eCampus dekat UMK pun quite heavy traffic juga. Jadi saya
tak gemar lah bila, yalah hari Ahad ni saja saya rasa macam kelas daripada pukul 8 sampai pukul 6 petang lah, okay, dengan tutorialnya, nak buat online, dengan lecturenya buat online dan sebagainya. Tapi saya rasa saya lebih senang menggunakan kaedah yang senang untuk pelajar-pelajar saya dapat makluman daripada saya, dapat tengok saya dan sebagainya. Even though I cannot see you, but I know you stay at home, stay safe, stay healthy, and then you fight the COVID and so on. So kepada yang berhasrat untuk pulang ke kampung, sila patuhi arahan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay? Kita cuba sedaya upaya untuk jadikan orang kata apa, Malaysia ni bebas daripada COVID. Okay? Kalau kita tengok statistik pun bukan semua dunia pun sebenarnya yang kena COVID ni, okay? Tetapi Allah Ta'ala menguji kita pada bulan Ramadan ni. Saya berharap semua sekali, tak kira lah agama apa pun, India, China dan sebagainya, bersabar, okay, bersabar. Kami sentiasa berada di frontliner anda, okay, termasuklah saya yang turun bertugas sebagai frontliner Angkatan Pertahanan Awam. InsyaAllah doa-doa pelajar saya dan saya pun berdoa agar pelajar saya sihat sejahtera. So yang mana pulanglah ke rumah masing-masing. Jangan keluar, okey, jangan keluar. Tak apa sebenarnya kita tak keluar tu sebenarnya. Tak ada masalah. Tak mati pun sebenarnya, kan. Lebih paling kuat aku tembam saja macam Mekna tu, macam Taqiyuddin tu. Kan. Jadi itulah pesanan saya, okey. Pesanan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan saya mendengar presentation lecture saya untuk week ke-7. Okay, kita akan jumpa pada minggu hadapan, insyaAllah. So, dengar sebab saya akan linkkan YouTube ni dengan attendance, dengan attendance. Okay, so itu sajalah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.